Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kami berbincang setahun selepas PRU ke-15. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru yang kami bawakan dan juga melihat rentetan daripada setahun yang lepas. 19 November 2022 dahulu. Jika anda masih ingat, di tempat yang sama saya duduk juga di sini, kami menantikan keputusan pilihan raya dari jam ke jam, menghitung waktu dan juga menghitung kerusi. Siapakah yang mendahului, siapakah yang kurang dan sebagainya. Sidang media demi sidang media kami ikuti dan ramai yang mengharapkan ada keputusannya pada malam itu. Tetapi rupanya rentetan politik itu lebih panjang dari jam ke jam, bertukar kepada hari ke hari, lantas mencecah kepada seminggu. Tapi apa yang kita capai daripada itu yang menarik untuk kita bincangkan pada malam ini. Mungkin darjah kepanasan untuk kita berdebat tidak sama seperti setahun lepas. Banyak juga yang telah kita lalui. Saya bersama dengan ahli-ahli politik, walaupun kapasitinya berbeza-beza, tetapi mungkin boleh flashback, boleh throwback dan juga melihat kepada kehadapan. Di sebelah saya ialah Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, merupakan Setiausaha Politik Kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Profesor Wong Chin Huat, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia UNSDSN, Universiti Sunway, juga bersama dengan kami pada malam itu. Dan juga pada hari ini juga, kita melihat bagaimana Prof. Dan di hujung sana ialah Ahli Parlimen Pendang, Dato' Awang Hashim, juga bersama kami dalam Dialog Tiga Penjuru pada malam ini. Saya mulakan soalan kepada mereka yang bertanding pilihan raya dulu, Prof. Kita tanya dululah kepada Dato' Awang Hashim. Selama setahun, selepas setahun, PRU ke-15, sebagai seorang ahli politik, bukan dalam kapasiti parti, sebagai ahli politik, apa yang berubahnya dari segi cara berpolitik, satu, dan juga masyarakat teramai pada pemerhatian Datuk? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara yang bertanya. Tak kenal nama tadi. Zul. Cik Zul. Cik Zul, terima kasih. Dan sahabat saya, sebelah kiri saya, Dr. Wong Chin Huat. Dan sahabat saya, sahabat lama, akal lama kita pernah bersama, Datuk Seri Syamsul Iskandar Makin, yang sekarang ini sudah menjawat jawatan Setiausaha Politik Kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Alhamdulillah, balik kepada soalan tadi, saya melihat kepada keadaan ini, satu berlaku perubahan apabila selepas PRU 15. Yang pertamanya kita melihat tidak ada mana-mana parti yang dominan untuk menubuhkan kerajaan secara mutlak. Sebab itu saya melihat bila PRU 15 ini menunjukkan jadi hang parti lah. Jadi masing-masing mereka yang mendapat jumlah pada ketika itu, pasca PRU 15 terpaksa kena membuat satu gabungan baru. Gabungan baru ini tidak melihat kepada ideologi parti masing-masing pada ketika itu. Yang penting mereka dapat menubuhkan kerajaan. Ini yang sedang berlaku. Itu yang saya kata pada ketika PRU 15, mana-mana parti pun tidak ada yang dominan dan stabil. Dia perlu kepada satu sama lain untuk menubuhkan kerajaan. Datuk jangkakan tak time tu akan berlaku keadaan sedemikian? Kita sebagai ahli politik, terutamanya kalau tak boleh kita macam berbeza pandangan, sebab kita dah tentu dah kita sama ada kita menjadi kerajaan atau pembangkang. We are ready for that. Pasal kita politician, ahli politik. Di antara dua aje lah. Maknanya kita dah prepared physical and mental dalam kita menghadapi suasana yang begitu, orang kata masa tu tegang, agak panas. Tapi apabila dah jadi, tempuh saja. Bila dah tempuh, sebab kita pun ada berupaya untuk menjadi kerajaan. Tetapi disebabkan kita punya stand dalam guideline kita tu yang tak boleh kita untuk kita menjadi kerajaan, kita back sebab as a opposition lah. That time macam tu. Jadi itu yang saya katakan, pada ketika itu kita perlu kepada satu perubahan yang kita harapkan.
Sebab tu kita ambil stand kita sebagai pembangkang. Sebab kita melihat pada ketika itu mereka yang disahkan sebagai kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi kita melihat pada rekod-rekod semasa beliau menjadi pembangkang. Bila beliau menjadi pembangkang, kita bawa rekod-rekod ucapan-ucapan janji-janji ini untuk dilaksanakan. Jadi kita akan jadi check and balance. Itu peranan yang Itu. asas. Datuk Seri, kalau kita imbas 19 November itu, kerusi Bagan Datuk di situ. Jadi itu agak kontradik antara menjadi seorang calon pilihan raya pada ketika itu dan juga melihat kepada pembentukan kerajaan pada hari ini. Itu satu perkara. Tapi sebagai ahli politik, without capacity party dan sebagainya, bagaimana sebenarnya kita dapat fahami? Kerana kalau saya sebagai rakyat biasa, kita melihat apa psikis seorang ahli politik pada malam 19 November itu dan juga minggu yang seterusnya. Dan sejauh mana sudah berubahnya dinamik politik di negara kita? Ya, 19 November malam pilihan raya ataupun keputusan pilihan raya yang lepas, secara peribadi ianya merupakan satu sejarah yang penting buat saya. Kerana pada malam tersebut sudah pastilah keputusan di Bagan Datuk itu yang dinanti-nantikan. Dan sejarah telah berlalu, keputusan rasminya Timbalan Perdana Menteri menang dengan 348. Dan yang menariknya selepas daripada keputusan itu, kita menyaksikan bagaimana kerajaan perlu dibentuk. Saya ingat itu yang lebih utamalah untuk kita bahaskan. Sebab sama ada bergabung ataupun tidak dan sebagainya dengan mana-mana komponen atau mana-mana parti politik pasca pilihan raya, yang paling mustahak itu ialah demokrasi yang bergulir ataupun proses demokrasi yang berjalan ini mesti deliver kepada rakyat. Sebab proses demokrasi ini ialah untuk memilih pemimpin, untuk meneruskan mengurus negara. Dan kalau demokrasi ini tidak boleh deliver, ianya akan menyebabkan timbulnya kekecewaan kepada rakyat. Yang pasti dalam pilihan raya lepas, rakyat memberikan kita cabaran sebagai pemimpin politik. Semua mengatasi. Ya, cabarannya ialah kami tak bagi hampa semua ada satu parti atau satu kumpulan yang menang lebih. Kan? Jadi kita harus menggunakan kebijaksanaan dan kematangan dalam politik untuk melakukan perundingan dalam erti kata untuk menubuhkan kerajaan. Malah di dalam perlembagaan negara kita, di sana terdapatnya satu institusi yang penting yang dahulunya mungkin tidak diberikan penekanan, iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong. Kerana dari segi sejarah politik negara kita sejak merdeka, kebanyakannya menang 2/3 kan. Proses itu menjadi macam semacam rutin kan. Tapi kali ini ada perbezaan yang sangat luar biasa. Rupa-rupanya dalam perlembagaan persekutuan itu ada satu institusi penting yang namanya Yang-di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan-keputusan yang membabitkan kepimpinan negara dalam keadaan berlakunya apa dipanggil sebagai ketidaktentuan. Jadi dalam hal ini, kalau kita masih ingat lagi setahun yang lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dijemput ke istana bersama-sama dengan Ketua Parti Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin untuk memungkinkan adanya penggabungan untuk menubuhkan kerajaan. Tetapi itu ditolak mentah-mentah oleh Tan Sri Muhyiddin, maka akhirnya berlakulah penggabungan dengan parti-parti yang lain. Jadi saya fikir reflectionnya ataupun nak kita recall balik tahun yang lalu, setahun yang lalu, yang menariknya ialah terdapat kematangan di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang pada ketika itu ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri, bahawa walaupun kumpulan-kumpulan pelbagai parti bertelagah, kan, bukan sedikit, pertelagahan keadilan misalnya dengan Parti UMNO itu bukan baru, bertahun-tahun dan sebagainya. Pertelagahan itu yang memungkinkan tubuhnya PKR juga. Ya, betul. Jadi tetapi dalam keadaan orang mungkin bingung, tetapi sebenarnya dalam kerangka yang lebih besar itu adalah we need to form the government. Kan, kita perlukan kerajaan ini dan mesti pimpin. Mesti ada pemimpin lah, mesti ada Perdana Menterinya dan sebagainya. Maka di situlah letak kebijaksanaan semua pemimpin politik yang telah melalui fasa perjalanan yang lama dalam politik negara.
Saya suka apabila disebut mengenai kebijakan pemimpin, tapi dalam masa yang sama juga kita tidak mengatakan bahawa inilah kematangan pengundi dan juga rakyat secara keseluruhannya. Ya. Kita tak bagi orang politik buat sesuka hati mereka. Macam tu Datuk Seri katakan tadi. Betul. Dan juga itu juga yang kami ungkapkan pada malam pilihan raya dahulu. Ya. Tapi apa yang jadi pada tengah malam itu, Prof. Wong Chin Huat sudah memberikan pantun dan juga analogi dan juga curtain raiser kepada apa yang bakal berlaku sepanjang minggu itu. Tapi Prof, kita moving forward. Sejauh manakah kebijaksanaan rakyat, keputusan rakyat pada PRU15 itu diterjemahkan kepada kematangan ahli politik dalam melakukan tindakan sepanjang setahun ini, baik di blok pembangkang, baik di blok kerajaan. Kerana seperti mana yang kita bersetuju, Datuk setuju, Datuk Seri juga bersetuju, rakyat tidak memberikan segala-galanya kepada ahli politik untuk menentukan nasib depan mereka. Sokongan itu menjadi sangat-sangat fluid untuk mereka untuk menuntut ahli politik untuk buat kerja. Sepanjang setahun ni, bagaimana kalau Prof dapat menilai daripada tempat yang sama kita duduk hari ini, daripada 19 November lalu sehinggalah ke hari ini? Terima kasih Saudara Zul. Saya rasa negara sedang ke arah kematangan, tetapi tiada jaminan bahawa proses kematangan ini ataupun pematangan ini tidak akan berpatah balik. Apa yang berlaku kita tahu ada sejak 2015 sampai hari ini, apabila Pakatan Rakyat pecah sampai hari ini, ada dua fenomena yang penting. Pertama, semua parti-parti utama sudah pun pernah bersama dan tidak bersama. Jadi kalau nak menuding jari, sendiri akan kena juga. Kerana satu jari ke depan, 4 jari ke belakang. Yang kedua, semua parti-parti utama juga pun telah menjadi kerajaan dan menjadi pembangkang. Itu yang paling menarik sekali. Berjalan, biar jaga longkang. Menulis, biar jaga ejaan. Pandai mengkritik bila pembangkang. Susah menyampai bila kerajaan. Jadi saya rasa kita sampai ke satu tahap di mana kita ada dua jalan. Simpang ini, satu jalan adalah kita menidakkan semua ahli politik daripada semua parti kerana mereka semua tidak boleh dipercayai. Mereka menjanjikan langit, bulan dan bintang, akhirnya semua tidak capai. Naik bukit saja, gunung pun tak capai. Yang kedua adalah kita lihat realiti ini dan membantu kedua-dua elit politik dan juga massa rakyat biasa untuk menerima realiti. Kerana dahulu politik kita hitam putih. Kita tak dapat terima bahawa dunia ini ada perangi. Dan kita tak dapat terima bahawa di antara hitam dan putih ada kelabu. Tapi hari ini saya rasa keadaan memaksa kita untuk terima ini dan ini perkara baik. Cabarannya bagaimana kita elak keadaan kita balik ke belakang. Kalau kita balik ke belakang, kita lihat semua pihak orang yang lawan di sebelah kita tu orang jahat. Kita semua orang alim. Itu tak betul. Tak kira pihak mana, itu tak betul. Dan saya rasa kebanyakan rakyat sekarang dapat lihat. Yang penting kerana apa yang disebut oleh Saudara Zul sebagai kebijaksanaan sebenarnya adalah kita tiada lagi satu kumpulan antara rakyat yang menjadi majoriti. Jadi rakyat berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Dan rakyat tahu bahawa kalau kita lain hala tujuan politik, lain cita rasa politik, tak maksud kita tak boleh jadi kawan. Tak maksud kita tak boleh jadi saudara. Tak maksud kita tak boleh duduk baik dalam satu keluarga. Dan kalau boleh, kenapa kita perlu biar politik memecah belakang kita? Seharusnya politik kita naik tarafkan seperti menjadi sukan. Yang berlawan bersungguh-sungguh untuk menang, tapi mereka tidak cuba untuk menghapuskan pihak lawan. Mereka kalau kalah, dia akan tunggu piala yang datang 4 tahun, 5 tahun, datang kembali untuk mendapatkan kemenangan. Dan adakah ramai yang melihat dan juga ayat kelesuan politik ketika menghadapi PRU ke-15 lepas kerana pertukaran kerajaan dan juga persengketaan politik yang begitu panjang. Tapi ada yang memandang bahawa itu perkara yang melesukan. Tapi ada juga mengatakan bahawa di kala itulah kesuburan politik berlaku dengan begitu baik. Persaingan untuk menawarkan perkhidmatan yang terbaik dan juga
dalam masa kritik, masa kecederaan itu juga, kita mampu untuk ada satu pemeteraian MOU, kesepakatan dan juga satu yang saya rasa membuka ruang ke demokrasi politik yang cukup besar. Bagaimana kita melakukan perbandingan itu? Saya menarik bila Dr. Wong Chin Huat mengatakan bahawa kita ada kematangan di hadapan, tapi ada juga kecenderungan untuk kita bergerak ke belakang kerana kita sama ada awak masuk geng saya atau anda tidak langsung bersama dengan saya. Siapa antara dua ahli politik yang mampu menjawab ini? Bagaimana kita nak memastikan bahawa ketika ada cabaran dan juga masa kecederaan itu, ada keseruan politik diraihkan? Adakah itu berlaku lagi pada hari ini selepas kelesuan politik itu tidak ada, Datuk Seri? PRU yang lepas, kita saksikan bagaimana kempen yang sangat berbeza dilakukan. Selain daripada kempen yang konvensional, tetapi yang lebih meriah itu adalah kempen lewat social media. Ramai yang penganalisis mengatakan bahawa the rising of TikTok dalam politik itu berlaku sewaktu PRU lepas. Dan kemudian selepas daripada PRU lepas, kita saksikan juga pilihan raya negeri yang juga dalam bukan sedikitlah serangan-serangan ataupun fitnah, misinformation, disinformation yang dibuat dan sebagainya. Saya fikir istilah kelesuan itu sebenarnya kalau dilihat dari segi rangka ataupun kerangka lebih besar, sebenarnya tidak lesu. Sangat aktif, sangat dinamik kempen-kempen yang dibuat. Sama ada ianya engineered ataupun memang betul-betul kempen daripada rakyat, saya fikir itu perlu pada satu kajian yang perlu. Tapi faktanya ialah dari segi messaging, penyampaian maklumat, serangan-serangan yang pada saya sangat melelahkan dalam erti kata yang lebih luas, itu berlaku lewat social media. Apa natijahnya? Natijahnya ialah kita berdepan dengan satu realiti masyarakat yang berbilang kaum, pelbagai kaum. Kita ada Melayu, Cina, India, Sabah dan juga Sarawak. Persoalannya, adakah kita ingin benarkan elemen-elemen yang tidak sihat, elemen-elemen yang menunggang agama, memainkan sentimen perkauman itu terus berleluasa dalam kempen-kempen menyampaikan mesej politik sewaktu pilihan raya. Sebab kita ada panduan, dalam panduan rukun negara itu jelas apa yang disebut sebagai bersekutu bertambah mutu. Maksudnya kita bekerja sama-sama itu bertambah mutu kita. Ini perkara yang lama telah pun dipasak oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita dan pembina-pembina negara dahulu. Justru dalam keadaan sekarang, bila kita berdepan dengan serangan-serangan yang begini, ianya tentu meresahkan. Dan setelah setahun, saya kita perlu lihat balik apakah pemain-pemain politik itu boleh mendisiplinkan cara kempen yang tidak merobek fabrik sosial dan masyarakat dalam negara kita. Itu kita setuju, tapi pendemokrasian dalam kesuburan dalam demokrasi itu bukan sahaja dalam warna politik itu semata-mata, tetapi untuk berbeza pandangan dalam kumpulan yang sama, berbeza pandangan dan juga meletakkan idea yang lebih konstruktif walaupun berbeza parti. Adakah itu berlaku sekarang, Datuk Seri? Betul saya sebutkan tadi. Bila saya timbulkan keresahan bahawa kempen-kempen kita nampaknya di luar batas. Kenapa saya katakan begitu ya? Kerana pengalaman saya dulu adalah dalam pembangkang lama. Sejak tahun 1998 bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar. Sepanjang ingatan saya, sejak kempen dalam pembangkang sehinggalah menjadi kerajaan, tidak pernah kempen itu menyentuh kerukunan dan kedamaian rangka masyarakat. Saya fikir sepanjang kita kempen itu tak pernahlah nak menunggang agama, nak memainkan sentimen perkauman dan sebagainya. Tak pernah kita lakukan. Yang pernah saya ingat dulu kita lakukan ialah melakukan serangan pilihan raya bersih. Buat perhimpunan bersih 1 sampai bersih 5. Tapi yang 2345 itu bukan oleh PH atau PR. Tapi poinnya ialah bersih pilihan raya. Okey. Poin politik, serangan politik misalnya sistem tata kelola. Ada kapal selam tak boleh menyelam dulu. Ada kapal terbang enjin hilang. So tak pernah kita nak attack benda yang sangat boleh menggugat kerukunan dan kedamaian dalam negara kita. Jadi sebab itu pada saya dari segi aspek itu ingatan kita kepada seluruh pimpinan-pimpinan politik sama di dalam kerajaan maupun di dalam pembangkang. Sebab itulah Perdana Menteri tidak perlu tunggu lama ya. 19 Disember beliau pergi ke parlimen mengabsahkan beliau sebagai Perdana Menteri.
bawa dalam parlimen. Ini pertama kali berlaku. Walaupun kita ada berlaku banyak pertukaran Perdana Menteri sebelum ini kan, tetapi beliau sesatunya Perdana Menteri yang gunakan parlimen untuk mengabsahkan, okey, saya dapat sokongan, saya pergi ke Parlimen Dewan Rakyat, buat usul dipercaya, ada tidak bantahan. 19 Disember, jelas. 19 Januari, betul, 19 Januari, terus menggagaskan membangun Malaysia Madani sebagai satu kerangka untuk mengajak semua koalisi dalam parti gabungan kerajaan perpaduan ini bergerak senada dan ke depan dengan satu rangka yang betul. Tapi Datuk Seri juga bersetuju bahawa tidak mudah bertahun-tahun menjadi pembangkang, menyerang dan kini perlu bertahan dalam masa yang sama, kerana banyak yang perlu dipertahankan dan juga perlu diperbaiki dan sebagainya. Kerana itu naratif yang akan disebut oleh rakyat. Betul. Contohnya. Betul. Jadi bagaimana dalam masa setahun ini nak bersilat tu memang tak berhentilah kan? Betul. Saya setuju dan kita sentiasa faham bahawa kita mesti menggunakan pendekatan terang dan serang. Kan? Seperti semalam bila Perdana Menteri jawab beberapa soalan di dalam Dewan Rakyat. Beliau mengambil forum itu untuk menerangkan duduk sebenar suatu perkara, dalam masa sama melakukan serangan. Kan? Kerana kita tahu bahawa dalam pendekatan politik Malaysia ini, apabila serangan itu terlalu dahsyat, kita perlu ambil satu pendekatan menerangkan dan dalam masa sama menyerang juga kedudukan mereka yang membawa isu-isu yang tentunya dalam konteks ini tidak memberikan apa yang disebut tadi constructive criticism to the government. Okey, Datuk Awang Syed tak sabar nak menjawab. Tapi saya soal kembali juga soalannya tadi, ialah adakah demokrasi kita makin subur pada hari ini ataupun kita masih lagi guna taktik lama, kalau awak belah saya, kita setuju, kalau awak tak belah saya, kita serang sampai habis. Terima kasih Saudara Azul, terima kasih Datuk Seri Syamsul, terima kasih Dr. Wong. Saya dalam politik ni satu yang fleksibel. Kita boleh bercakap apa saja. Kita nak buat ni. Kita tak akan tindakan ini. Tapi bila kita bercakap dalam publik, ya, orang akan dengar terpesona. Tindakan kita di belakang totally kontra daripada apa yang kita bercakap. Jadi itu yang saya nak bercakap ni pasca PR15, bukan bukan sebelum PR15. Sebab sebelum PR15 tak timbul istilah tunggang agama, semua agak guna. Itu tak payah ceritalah, kita sama-sama duduk dalam pembangkang. Kau kena. Sebab majoriti, more than 62% netizen dalam Malaysia adalah Muslim. Mana-mana pihak yang meletakkan perjuangan dia tak boleh run away from that agama. Dia akan guna. Cuma istilah ini yang lebih orang kata digunakan selepas PRU 15 dah tubuh kerajaan, digunakan. Semalam bila kita timbul isu Coldplay yang nak buat ni, Perdana Menteri sendiri pun dia katakan jumpa Menteri Agama itu tunggang agama juga tu. Tidak, tak payahlah. Ini yang kita kata, tapi sedap diguna pada ketika ini sebab kita berkuasa. Sebelum ini kita tak ada kuasa, kita pun guna benda yang sama, tapi tak timbul isu ni. Benda ni sudah tradisi sejak daripada merdeka sampai sekarang. Tak ada pun masalah sangat, cuma dibangkitkan benda tapi ini. Adakah kita akan selesa dengan cara yang sebegitu? Walhal kalau kita melihat kepada PRU 15 itu, fabrik masyarakat itu berbeza-beza dan tidak semuanya memberikan kepada naratif yang popular di kalangan ahli politik ini, tak kira belah mana. Itu sebab tu bila kita tengok PRU 15 ini telah menyebabkan satu klasifikasi kaum wujud secara jelas. Melayu, Cina, India. Kita tahu kecenderungan kaum Melayu majoritinya ke mana? Cina majoriti ke mana? Ini adalah mainan pemimpin-pemimpin politik. Tak kiralah belah mana pun yang menyebabkan begini. Sebab tu saya kata politik ini fleksibel, very fleksibel. Yang nak cerita kok mana mempengaruhi ada orang politik. Yang jadi begini pun orang politik. Sebab tu saya kata kita jangan sedap cakap lah. Memang cakap ni sedap, tapi sebenarnya benda yang kita bawa hari ni, yalah, saya tak mau nak katalah. Boleh saya katakan kerajaan yang disebut ni selepas PRU 15 ini, kerajaan perpaduan sebenarnya tak berpadu.
banyak contoh-contoh yang kita boleh beri yang kata tak berpadu sehingga ke hari ini nak lantik Menteri KPDN ACP pun tak boleh dah 4 bulan dah. Sebab gabungan ini berlaku ketika pasca PRU 15 yang masing-masing ada intention dia, ideologi dia masing-masing. That's why. Tapi saya berbalik kepada soalan saya tadi balik. Ialah bagaimana kita mengukur kesuburan demokrasi itu? Kerana adakah kita mahukan kalau menjadi kerajaan ianya perlu diseragamkan, tiada ada perbezaan di dalam gabungan itu? Kerana dinamik itu kalau kita dibincangkan Prof Chin Huat, saya membayangkan kerajaan perpaduan ataupun apa segala gabungan yang dibentuk. Dahulu kita mungkin melihat kepada contoh yang dilakukan seperti di New Zealand. Contohnya gabungan itu mungkin bukanlah satu yang seragam dan sebagainya, tapi ini membawa kepada kestabilan politik dan sebagainya. Bagaimana kita mengukur kesuburan demokrasi itu sebenarnya pasca PRU ke-15? Adakah kita hanya melihat kepada dua parti ini sahaja, dua gabungan ini saja ataupun bagaimana? Kita kena lihat kembali kepada apakah asas perbezaan. Kerana politik demokrasi sebenarnya berasaskan perpecahan. Kalau dia tak pecah pada 2, 3, 4 kumpulan, dia tak dapat bersaing. Itu adalah hakikat dan bukan sesuatu yang buruk seperti dalam sukan. Apa yang kita nak pastikan adalah perpecahan itu bersifat sehat dan konstruktif. Itu yang kita perlu. Apa yang menjadi masalah ialah perpecahan sekarang yang kita lihat bersifat toksik. Sebab tadi Dato' Awang kata, kalau nak kata tunggang agama, siapa bukan tunggang agama? Soalan saya bukan pada itu. Soalan saya adalah ada banyak isu kenapa tak ada orang yang tunggang selain agama. Alam sekitar kita menghadapi bukan sekarang pemanasan sejagat tetapi pendidihan sejagat, global boiling. Tapi kenapa tak ada orang nak tunggang iklim, nak tunggang alam? Susah nak faham, Prof. Ya, kerana itu yang poin saya nak buat. Hari ini kita nampak politik kembali pada isu identiti dan kalau kita sebut co-play, itu sebenarnya kalau kita lihat politik Amerika senang faham itu perang budaya, culture war. Kan? Kita polarisasikan dan bukan nak kritik PAS, semua perkara sama, ada pihak yang gunakan itu. Kenapa? Kerana modalnya paling senang. Kita tak perlu susah nak kaji dasar, nak tunjukkan dasar saya lebih baik daripada dasar yang lain. Dan itu saya rasa tak boleh kita salahkan pada pembangkang. Pembangkang ini, kalau kita lihat kembali tadi kepada contoh ataupun teladan kematangan yang berlangsung selama 13 bulan daripada September 2021 sampai Oktober 2022 itu, PAS dan PN adalah sebahagian daripada itu. Masa itu kerajaan mendapat sokongan 93%. PAS adalah sebahagiannya, PN sebahagiannya. Apa yang saya rasa hari ini adalah bagaimana kita boleh menggerakkan supaya kedua-dua pihak ini bersaing atas isu dasar. Cuba mengalahkan sesama lain dengan dasar yang baik. Sebagai contoh, dan saya rasa di sini ada banyak yang boleh dilakukan oleh kerajaan Madani. Kalau kerajaan Madani ini sememangnya nak laksanakan nilai penghormatan dan keyakinan, trust. Kan? Salah satunya ialah mengiktiraf dan memberikan sumber kepada Kabinet Bayangan. Dato' Awang, kita tahu dia ahli parlimen Pendang. Tapi tadi bila saya cek, dia juga Menteri Bayangan untuk Sumber Manusia. Tapi kita tak lihat dia dibayar allowance extra, diberikan pembantu penyelidik dan sebagainya, dia tak ada tu. Dan kalau macam tu, paling senang, kalau saya adalah Datuk, saya juga akan sebut lebih, saya tunggang agama daripada tunggang buruh. Kalau tidak, saya akan sebut tentang sumber manusia. Saya akan tunggang gaji minimum, gaji decency rate dan sebagainya kan. Itu saya rasa yang kalau kita perlu ke depan, kita baru berikan sumber kepada pembangkang. Supaya mereka boleh bersaing atas tapak yang profesional. Kalau kita tak buat tu, yang rugi kerajaan saja. Kerana kalau nak lawan
nak lawan, nak tunggang agama, saya boleh terus terang kata kerajaan tak ada chance. Pembangkang yang akan menang. Tapi tunggang agama juga kalau kita lihat, kalau dikatakan tunggang agama yang seperti mana kita katakan tadi, ianya tidak memberikan majoriti yang besar juga kepada mana-mana politik. Kerana itu terjadinya dalam pilihan hari kali ini. Betul. Tetapi kerana sistem kita adalah first past the post. Jadi apa yang kita perlu, kita nampak dia selalu cuma perlu meradikalisasikan ataupun mengaktifkan mungkin 5-10% untuk tip of the balance, itu cukup. Jadi tak kisah kalau 40% marah pada saya, apa anda boleh buat. Kan? Tapi kalau kita nak mengajak ke depan, supaya negara ini maju ke depan, saya rasa kita perlu membantu pembangkang. Kalau Menteri Bayangan dapat, ini yang cadangan saya selama setahun, saya kata bayar setiap orang 28 sama dengan bilangan menteri, setiap orang Menteri Bayangan RM5,000. Itu 1/3 daripada gaji menteri tetap. Tak perlu yang pencen lain, itu saja. Biar mereka buat kerja. Bila media tanya isu pasal sumber manusia, selain tanya Siva Kumar, tanya juga Datuk Awang. Jadi itu akan membawa persaingan ke depan. Dan itu menguntungkan kita. Kerana pertama, pembangkang dia nak bersaing, dia terpaksa bersaing lebih profesional. Yang kedua, kalau sehari nanti pembangkang jadi kerajaan, kita tak akan ada menteri yang tidak terlatih. Itu sebenarnya masalah kerajaan PH yang pertama. Mereka tak ada peluang untuk jadi menteri bayangan. Mereka tak dapat sokongan langsung. Saya nak bawa masuk kepada menteri dan juga kabinet bayangan ini. Apabila Perikatan Nasional mengumumkan ada kabinet di bayangan itu, saya berbincang dengan Prof Chin Huat juga, ini satu permulaan yang baik. Tapi dalam masa yang sama, apa cabarannya bagi pembangkang untuk menjustifikasikan dan mengangkat kabinet bayangan itu dalam bentuk yang lebih arus perdana ataupun dibantu dengan dana dan juga kemudahan daripada akses kepada maklumat dan sebagainya. Apa yang mengekang Perikatan Nasional untuk menguatkan kabinet bayangan itu, Datuk? Terima kasih, Cik Zul. Sebenarnya kabinet bayangan ini bukan ciptaan kita. Kita letakkan portfolio setiap kementerian sebab kita ramai pada kali ini. Kita ramai pada kali ini sebagai opposition, sebagai pembangkang, dan kita melihat pada ketika penubuhan kerajaan ini konsep-konsep prinsip integriti semua dah ke tepi. Tak ada lagi dah. Yang penting boleh bergabung dulu dapat kuasa. Jadi kami bila melihat macam tu, sebab kita tengok macam yang disebut oleh Datuk Seri Syamsul tadi berkenaan dengan gabungan dulu untuk tubuh kerajaan. Saya sebagai dah beberapa penggal, ni penggal yang berikutnya dalam parlimen. Dulu saya tengok masa kita dalam bersama di pembangkang dan juga kita dalam kerajaan bersama dengan UMNO. PH masa tu sehingga mengeluarkan kata-kata penyamun, perompak, penyangak, pencuri kepada yang mereka duduk sekarang. Sebab tu perjuangan di segi prinsip integriti sudah tak ada lagi sekarang ni sebagai ni. Jadi kami bila melihat begitu kami tak sebut, kami tak menubuhkan istilah kabinet bayangan, tetapi kami menubuhkan pengurusi-pengurusi dengan ada 2-3 orang ahli parlimen untuk kita melihat kementerian-kementerian yang diputuskan untuk kita pantau ataupun kita beri satu pandangan atau kritikan. Contoh macam saya mengetua AKSM. Saya selalu sebut dalam mana-mana ucapan saya, inilah masa kita nak membangunkan anak muda kita, nak mengisi dengan kita nak reduce migrant workers ini, dengan kita divert daripada sistem pendidikan TVET yang ada dalam negara kita ni, kita murnikan, kita perkasakan. Kalau tidak, sebab kita nak bergerak ke negara industri, 5G dah masuk di situ. Kalau kita nak masuk ke negara industri yang maju, kita kena tumpu pada TVET sistem seperti mana Jerman, Korea dan Jepun. Itu sistem elemen pendidikan utama untuk skill workers yang untuk supply dalam pasaran semua sektor ada dalam negara ini. Tapi adakah
cara kerja berportfolio seperti Datuk katakan tadi itu diikuti oleh ahli parlimen pembangkang yang lain. Datuk mungkin ada pengalaman sebagai timbalan menteri, ada kelebihan sikit, terlatih dan juga tahu bagaimana gerak kerja kerajaan. Tapi bagaimana dengan ahli-ahli politik yang daripada pembangkang yang muda dan juga ada kebolehan dan juga sejauh mana mereka ini bergerak mengikut portfolio masing-masing. Kerana perdebatan itu mungkin agak jarang kita dengar dengan melihat kepada hujah dan juga perdebatan dan juga lawannya begitu bersama dengan menteri di kerajaan. Pandangan Datuk bagaimana kalau dapat dinyatakan contohnya? Ini ialah banyak newcomer dalam sebagai members of parliament dalam parlimen kita sekarang ni, terutamanya daripada Perikatan Nasional. Jadi oleh disebab itu dia meletakkan pengurusi-pengurusi itu yang agak boleh ada pengalaman dan di bawahnya ada jawatankuasa yang akan membantu, dan di sinilah peranan yang kita ambil untuk educate members of parliament, the new members of parliament ini, bagi mereka meresapi apa yang perlu mereka lakukan sebagai pembangkang. Jadi ketika itu bila katakanlah ialah benda anything can happen kan Dr. ni mungkin ke depan kita jadi kerajaan, tapi mereka sudah ada pengalaman bagaimana untuk satu-satu kementerian ini. Itu yang kita katakan bukan kabinet bayangan. Kita tak pernah Kenapa tak nak letakkan sebagai kabinet bayangan dan juga boleh meminta dana seperti mana yang dicadangkan oleh kabinet bayangan. Kerajaan PH dulu adalah kabinet bayangan, kami tak ada. Sebab mereka sebenarnya tak ada. Yang PN yang sebenarnya yang paling line up yang paling baik. Dulu ada kabinet bayangan. Dulu masa PR itu sebenarnya tak jadi kerana dia letakkan banyak komiti. Sebab dia orang ada table PH budget masa tu. Bajet tu lain. Bajet tu lain. Tapi kabinet bayangan sebenarnya PN yang paling baik sekali. Saya rasa kalau itu dalam bunga mawar, tak perlu nafikan namanya bunga mawar. No. Saya bergerak ke hadap. I kena pastikan benda tu bila kita tak tubuh kabinet bayangan, tak adalah. Pasal apa nak cari bunga mawar benda okey pula. Okey lah mawar lah. Tapi saya ingin menarik keluar apa yang dikatakan portfolio kita sebut. Prof Wan Chin Huat tadi. Pembangkang perlu dibantu oleh kerajaan untuk pendemokrasian itu subur. Kerana ia tidak boleh lagi, kerana saya menantikan juga apabila rundingan itu bukan hanya mudah untuk berhal cerita mengenai peruntukan untuk ahli parlimen, tapi dalam masa yang sama kalau bergerak ke hadapan demokrasi kita yang lebih sihat, lebih moden dan juga yang boleh dilihat generasi muda sebagai contoh yang baik, bagaimana peranan kerajaan sebenarnya untuk memperkasakan pembangkang? Adakah perlu duduk sekali ataupun sebenarnya inisiatif kerajaan juga pada pandangan Datuk Seri untuk kita mulakan? Kerana kita bercerita setahun tapi ada 4 tahun lagi sebenarnya. Sentiasa ada ruang untuk penambahbaikan. Saya fikir pihak di sebelah sana perlu ada satu keterbukaan untuk melakukan perundingan. Ya. Kalau kita melihat pengalaman Datuk Seri Anwar sebagai Ketua Pembangkang, beliau berbincang dan kemudiannya bersetuju untuk sama-sama memeterai satu memorandum persefahaman politik dengan kerajaan pada ketika itu. Sekarang ini telah berulang kali disebut oleh Perdana Menteri bahawa kerajaan terbuka untuk melakukan perundingan. Malah saya percaya sebahagian daripada ahli parlimen Perikatan Nasional pun dah almost give up lah. Setahun dah discuss ni langsung tak ada apa-apa. Akhirnya dia menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Kan? Dan ini pada saya sangat fundamental dari segi aspek, maksudnya dalam Perikatan Nasional sendiri pun walaupun kita bahas tentang kematangan politik dan sebagainya pada hari ini, terdapat bibit-bibit perpecahan dari segi hilangnya keyakinan beberapa ahli parlimen pada kepimpinan mereka. Saya setuju bahawa kita perlu juga beri semacam suatu pendidikan politik yang berterusan, bukan sekadar kepada pembangkang, juga ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen kerajaan. Ya. Saya tak mahu nanti ada ahli-ahli parlimen yang tersalah sebut. Misalnya benda yang paling senang, Perdana Menteri Singapura namanya Lee Kuan Yew, bukan Lim Kuan Yew. So, benda itu memalukan kita kerana ada ahli parlimen yang sangat sangap dalam bidang sejarah ini. Justru ke depan ini, Saudara Zul, ialah kita harus terbuka dalam erti kata di mana yang kita nak bawa kaedah ataupun perjalanan politik bernegara ini. Pertamanya, saya nak sebut bahawa cukuplah kita bermain politik identiti. Pembangkang ada peranan untuk melakukan secara berterusan kritik-kritik yang membina kepada kerajaan. Terutama dari segi aspek tata kelola dan sebagainya. Tadi disebut soal kononnya kerajaan tidak ada lagi integriti kerana bergabung dengan UMNO.
Saya fikir kita tidak mau menggunakan istilah orang putih don't open a can of worm dekat sini. Dahulu PAS pun sama kan, bergabung dengan UMNO dalam erti kata Mufakat Nasional. Apa yang PAS tak kata pada UMNO dulu. Jadi pada saya, let's move forward. Yang pentingnya dalam aspek keadaan sekarang ini, dengan adanya kerajaan perpaduan, gagasan membangun Malaysia Madani, dengan penekanan yang cukup tegas daripada Perdana Menteri untuk memastikan tata kelola negara ini berada dalam keadaan yang baik, tidak ada rasuah, tidak ada penyelewengan, fokus kepada membangunkan kestabilan politik peringkat awal, dan kemudian sekarang memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi. Dalam isu Gaza misalnya, kita sekarang sudah menjadi bukan sekadar regional leader dalam hal kemanusiaan di Palestin, tapi juga sudah di peringkat dunia. Perdana Menteri ke San Francisco bercakap berdepan dengan Presiden Amerika Syarikat dan sebagainya. Ini adalah positif, tindakan-tindakan positif yang dilakukan. Sewajarnya pihak-pihak pembangkang menyambut usaha ini kerana ini adalah merupakan perjuangan bersama. Justru ke depan ini, Saudara Zul, saya harap rakan-rakan politik di luar sana dapat memanfaatkan berbaki 4 tahun ini untuk sama-sama kita membangunkan negara dalam keadaan membina suatu persekitaran politik yang sihat. Kita tahu bahawa kita bercakap tentang post normal sekarang ni kan, post normal ada keadaan yang chaos, ada yang volatile, ada yang berlaku pelbagai ketidaktentuan. Justru kita sebagai pemimpin-pemimpin politik harus kembali kepada dasar ataupun khitah perjuangan negara ini yang mana telah pun digariskan oleh Tunku Abdul Rahman. Malaysia ini mesti merdeka atas asas keadilan, kan? Justru dalam konteks kita bercakap kepelbagaian, mengurus kerencaman dan kepelbagaian dalam negara ini, harus ada satu singgungan politik yang menjurus ke arah menjaga kepentingan semua pihak, terutamanya keadilan kepada pelbagai kaum dan kumpulan-kumpulan, termasuk kumpulan-kumpulan minoriti dalam negara kita. Saya suka okey, Prof, silakan. Sorry. Saya mohon untuk membaca petikan ini. Harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya CDF sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen dan bukannya pejabat Perdana Menteri, PMO. Ini adalah di bawah bab 16, memperkasa sistem demokrasi dan kuasa rakyat dalam manifesto PIU yang ke-15. Ini bukan untuk embarrass Datuk ataupun kerajaan, tapi saya rasa apa yang kerajaan perlu lihat sekarang adalah melaksanakan reformasi ini bukan semata-mata nak berhati murah hati kepada pembangkang, tetapi adalah sebenarnya untuk menurunkan suhu politik kita. Dan juga, tak tahu sehari nanti, kalau PN jadi pembangkang, nanti PN yang main permainan yang sama. Bagaimana PH nak mengadu? Masa itu tak terlalu lewat. Jadi apa saya lihat di sini, sememangnya Perdana Menteri telah kata bahawa kalau pembangkang, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kalau hendak boleh pergi berjumpa, berunding dengan Timbalan Perdana Menteri yang kedua, Datuk Seri Fadilah. Dan pembangkang rasa ini seolah-olah menurunkan diri untuk memohon simpati. Saya rasa satu penyelesaian sebenarnya adalah apa kata biar pimpinan parlimen kita untuk membawa kedua-dua pihak bersama. Jadi tak ada satu pihak yang akan hilang air muka. Ya, dari segi itu maksudnya doktor menyebut tentang managing bagaimana untuk mengurus perkara ini supaya ini benar-benar terlaksana. Pertamanya saya harus beri penghargaan kepada doktor kerana mengingatkan kita tentang manifesto harapan. Cuma kerajaan yang dibentuk ini bukan kerajaan harapan. Bukanlah soal nak saya mengesampingkan terus ataupun mengambil pendekatan menafikan apa yang disebut tadi. Tapi realitinya apa? Realitinya ialah ini bukan kerajaan harapan per se. Ini adalah kerajaan perpaduan yang kita kena ambil juga pendekatan dan pandangan daripada rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Baik, setelah kita ambil alih kerajaan ini, kita tahu keadilan adalah parti yang minoriti. Kita ada 30 saja ahli parlimen. Bergabung dalam Pakatan Harapan, bergabung dalam kerajaan perpaduan. Justru perkara yang menjadi keutamaan oleh Perdana Menteri itu adalah kestabilan politik.
mengurus kestabilan politik ini perlu ada persefahaman, perlu ada kerangka yang jelas. Jadi setelah diuruskan politik stabil, now kita bergerak ke arah membangunkan ekonomi. Kita ada pelbagai macam isu ekonomi, isu legacy, isu hutang dan sebagainya. Pelbagai perkara nak ditangani. Dalam erti kata yang lain, Perdana Menteri juga mengambil sikap faham tentang apa yang kita pernah lalui dahulu. Memanggil supaya adanya perundingan antara kumpulan pembangkang dan juga maksudnya pembangkang dan juga kerajaan. Rundinglah secara baik, kemukakanlah pandangan dan pandangan, kerana saya yakin selepas ini akan ada lagi tumpuan-tumpuan reform yang akan dilakukan berbaki 4 tahun lagi. Cuma prioriti. Banyak perubahan dalam dunia ni, Prof. Kalau kita baca betul-betul, kalau tak urus dengan baik, akan menemui jalan buntu dan kegagalan. Kita tidak mahu perkara itu berlaku. Sememangnya saya bersetuju dengan Datuk Seri pada perkara ini kerana memang dalam politik banyak kesudahan yang tidak diharaskan, dihasratkan, unintended consequences. Sebab itu saya cadangkan daripada kedua-dua pihak menunggu pihak lain mengambil langkah pertama, kenapa tidak kita menjemput Mediator. Tan Sri Wan Junaidi, Tuanku Jaafar yang menjadi orang yang sangat penting dalam merealisasikan reformasi di bawah MOU setahun yang lepas. Kalau beliau bersama juga Tan Sri Speaker Johari Abdu, mereka boleh menjemput kedua-dua pihak untuk berunding. Dan untuk mencapai apa yang Datuk Seri tadi kata, saya akan tambahkan satu item selain daripada ini. Untuk yang CDF, untuk pengiktirafan Kabinet Bayangan, yang penting untuk kerajaan, satu akta Parlimen berpenggal tetap dan juga dalam manifesto. Dan itu penting untuk pembangkang juga. Kerana kalau semua pihak bersetuju, Parlimen ini akan berlangsung sampai Hujungnya. 18 Disember 2027. Dan Akademik- semua orang boleh plan kan? Akademik memang macam itulah, betul. Ya. Ini plan. Tapi nak bincangnya belum tentu lagi sampai ke arah tu. Memang betul. Ya. Saya suka, tapi saya rasa itu kita perlukan satu sesi khas untuk bincang perkara itu, dan program ini hanya ada 1 jam dan berbaki lebih kurang 8 minit lagi. Saya ingin melihat kepada satu perspektif yang lain. Kita bukan pukul rata, tapi kita melihat kepada fakta dan juga situasi yang sebenar. Ini dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika melantik Perdana Menteri pada 24 November lepas. Yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua. Sepanjang seminggu yang lepas juga, setahun yang lepas, selama seminggu juga kami mengungkapkan perkara yang sama. Tidak ada yang betul-betul menguasai segala-galanya. Justru memerlukan kesepakatan dan juga ada rasa kebertanggungjawaban dengan kelebihan masing-masing. Selepas tahun kita melihat di Persekutuan kita menubuhkan kerajaan perpaduan. Tetapi di peringkat negeri juga, bila pilihan raya negeri berlaku, Perikatan Nasional juga tidak kalah semua. Ada juga kekuatan. Begitu juga dengan PH dan juga kerajaan perpaduan di peringkat negeri. Justru ini adalah satu padang permainan yang cukup terbuka luas. Kerana saya ingin rasa perlunya ada stereotip yang kita warisi dahulu. Kalau negeri-negeri tertentu di bawah kerajaan tertentu, seolahnya diberikan sebegini bayangannya. Ini adalah peluang untuk setiap kerajaan negeri ataupun parti-parti politik untuk membangunkan agenda masing-masing. Bagaimana kita melihat berbaki 4 tahun dan juga masa-masa akan datang, ini masanya untuk ahli politik buat kerja dan juga menonjolkan kelebihan masing-masing. Datuk Awang. Terima kasih. Saya tak nak nostalgia dengan perkara yang dah lepas. Moving forward. We looking forward and way forward. Benda yang lepas tu lepaslah. Dia tak akan berlaku lagi dah. Memang sedap cakap. Tapi dia realitinya tak ada. Saya setuju dengan Dr. Wong Chin Huat. Itu di segi akademik. Apa susah yang nak buat tu kalau ahli Tapi politik? pada orang politik ni dia lain. Dia ada culture dia. Dia ada Strukturnya. struktur organisasi dia, dan dia ada juga standard operating procedure dalam perlembagaan dia. Masing-masing parti. Jadi walaupun kita kata tadi disebut kami pernah berkawan dengan semua orang. PAS pun bisa duduk dengan UMNO. Memang PAS agak terbuka. Pernah duduk dengan semua parti dalam Malaysia. Semua parti politik pernah kahwin Duduk, seorang sendiri. pernah duduk sendiri. Jadi pengalaman PAS sangat syarat dengan gabungan parti-parti politik yang pelbagai ideologi. Tapi bila kita menjadi kerajaan pada ketika itu, kita stand pada kita punya prinsip. Mereka-mereka yang ada masalah, sama ada di segi masalah undang-undang, masalah integriti, kita tak bersama mereka untuk mentadbir negara. Tak ke tepi dulu.
kita cari orang-orang yang diyakin. Sebab kita nak bina kita nak bina keyakinan rakyat. Sebab sekarang ni rakyat tidak yakin apa saja. Dalam masa setahun ini banyak masalah sehingga krisis padi pun kita tak boleh selesai, beras pun kita tak boleh selesai, benih padi pun kita tak boleh selesai. Jadi rakyat apa yang disebut dibentang oleh kerajaan tidak membina keyakinan kepada rakyat lagi selama setahun ini. Yang ini sebab itulah kita kata kita perlu kepada apa yang kita bercakap benda yang dah memang menjadi satu polisi dasar negara. Bukan kita bercakap benda yang belum jadi, kita dah bercakap dulu bila tiba-tiba, contoh saya bagi tahu. Sekarang diumumkan pelaburan berbilion-bilion. Bila diumum, dia akan efek pada ekonomi. Terutamanya kita tengok kejatuhan wang ringgit daripada dulu 4.1 lebih diambil alih oleh kerajaan sekarang, sehingga sekarang 4.7 paling tinggi 4.76 hari itu. Sekarang tinggal 4.6 plus. Bila berlaku, dia ada dua elemen penting selain daripada elemen-elemen lain dalam pembangunan ekonomi negara ini dan juga kekuatan kestabilan mata wang negara. Iaitu bila masuk pelaburan, dia akan proses bertukar daripada USD kepada ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia itu akan cycle, akan berpusing dengan dia akan membina infrastruktur dan semua, dan juga pekerja dibayar dalam ringgit Malaysia dalam negara. Jadi bila itu, dia akan menguatkan kedudukan ringgit Malaysia dalam bila kita sebut pelaburan, selain daripada ekspor kita semakin bertambah menganti sebab dia akan berlaku pertukaran wang asing. Jadi ini yang sebab saya kata kita mesti bila ada kita sebut pelaburan masuk 140 bilion, 63 bilion, dia mesti ketika bukan masa MOU, mesti bila dia mula take off. Tapi balik kepada soalan saya tadi, bagaimana kelebihan yang ada dalam kapasiti Perikatan Nasional? Contohnya, walaupun bangkang di peringkat nasional, tapi ada kekuatan, ada kelebihan, ada kuasa juga di peringkat-peringkat lain. Bagaimana itu digunakan baik dan juga dibuktikan kepada rakyat yang kalau orang yang tidak menyokong pun akan lebih menyokong, dan juga ia berlandaskan fakta dan juga kelebihan yang ditonjolkan oleh masing-masing. Kerana padangnya rata ni sekarang ni, semua boleh menunjukkan kehebatan masing-masing. Ya. Dia memang padang rata. Tetapi berkuasa dengan tidak ada kuasa. Kerajaan yang pembangkang, dia balik kepada cerita macam dulu juga. Tapi takkan tak boleh buat, Datuk? Kami pas lah saya bagi. Sekarang ni dah termasuk jadi Perikatan Nasional. Sudah berpengalaman lebih daripada 60 tahun lebih sebagai pembangkang. Jadi kita masak. Jadi makna tak ada perubahan sangat bila kita kata reformasi akan berlaku di antara kerajaan mana-mana yang ambil alih kepada siapa yang jadi pembangkang. Tak ada. Masih lagi back to the square. So saya nak beritahu macam mana kita nak tengok apa demokrasi kita semakin sehat, makin sibuk. Macam sekarang. Isu 3R, kita tak interpret apa dia yang betul-betul 3R. Kita tengok. Sebab 3R ni betul-betul kita menyentuh hak orang agama Islam. Jadi bila macam tu, kita kena jelas, kita kena interpret secara jelas apa dia 3R yang kita tak boleh sentuh ini. Tapi kita tengoklah sekejap saya nak pergi. Contohnya perjuangannya macam PAS dengan UMNO berasaskan agama. Dia tak boleh lari. Jadi sebab itu kita nak tengok undang-undang dikuatkuasakan secara terpilih dan menekan suara pembangkang sahaja. Macam mana kita nak stabilkan politik? Macam mana kita nak develop ekonomi sedangkan yang ini sedang berlaku? Lompat parti tadi disebut. Bukan lompatlah, menyokong kerajaan. Dia ada elemen di belakang tu sebelum dia umum. Okey, itu dalam siri yang lain. Datuk mungkin boleh jawab dan juga di parlimen. Saya cuma ada berbaki 2 minit. Pasal disebut oleh setiausaha politik kanan. Saya kena sebut benar elemen yang lain. Kan dalam ni. Dan sekarang kita dah jumpa mereka pun tahu apa masalah mereka. Datuk boleh simpulkan bahawa walaupun ada kelebihan dalam situasi politik pada hari ini, tapi kerana Datuk mengatakan bahawa landscape-nya masih lagi sama, jadi kita akan melihat kepada struktur dan juga cara politik yang sama mendatang. Taklah sebab sekarang ni saya rasa tradisi kerajaan pembangkang ni masih macam dulu-dulu. Okay. Maksudnya PN tak akan tunjukkan yang lebih lain daripada PH. Okey, saya ada rasa 2 minit saja untuk Datuk Seri. Padangnya sama rata sepatutnya. Jadi bagaimana sebenarnya inilah masanya berlumba untuk tunjuk kepada rakyat bahawa masing-masing berlumba-lumba menunjukkan pembaharuan dan juga constructive ideas dan juga cara moving forward yang lebih baik. Kita mesti ada satu keyakinan bahawa
rakyat adalah komuniti masyarakat dan pengundi yang sangat bijak. Kita mesti percaya dengan the wisdom of the masses, kebijaksanaan rakyat. Mereka akan melihat berdasarkan tindakan-tindakan kerajaan. Saya sebutkan tadi peringkat awal, keutamaan-keutamaan Perdana Menteri dan pasukan kerja di dalam Kerajaan Perpaduan Madani ini. Selesai politik, stabilkan, tumpuan pada ekonomi dan kemudiannya bergerak melakukan perubahan dan perubahan reform yang Doktor bangkitkan kepada kita tadi. Saya ambil contoh misalnya Islam. Perdana Menteri bangunkan dahulu Universiti Islam Antarabangsa. Sebelum menjadi Perdana Menteri, membangunkan pula sistem ekonomi Islam, Bank Islam. Baru-baru ini beliau sebut sebagai Menteri Keuangan, kita kena revisit balik bagaimana peranan Bank Islam itu untuk membantu rakyat dan menjadi lebih adil kepada masyarakat. Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh PAS sekadar bercakap saja. Tidak ada apa-apa perkara yang boleh ditunjukkan sebagai satu tangible result. Saya ingin cabar pembangkang seperti mana yang Zul sebut tadi. Mereka ada 4 negeri. Buktikan bahawa 4 negeri boleh membuat yang terbaik untuk rakyat. Macam mana nak buktikan kalau calon kemaman sekalipun letak menteri besar? Tak ada calon lain. Tepu dah. Jadi pada saya sebutkan perkara ini sebab bukan sebab soal kita sebab bukan soal kita nak perlekehkan. Tidak, tetapi poin saya ialah kita bekerja untuk menunjukkan bahawa kita boleh deliver kepada rakyat. Sekarang ini kita tengok ekonomi semakin baik, pelbagai isu harus kita lakukan. Betul, saya tak nafi. Perkara itu bukan maknanya tidak dapat perhatian daripada Perdana Menteri. Dalam kes beras putih tempatan misalnya, di Sabah dan Sarawak terus dilaksanakan bantuan untuk menampung harga beras putih import yang terpaksa mereka tanggung dengan harga lebih tinggi. Justru ada tindakan-tindakan yang dilakukan sepanjang setahun ini. Jadi saya harap tahun-tahun yang mendatang akan ada satu kerjasama yang konstruktif, saya sebut sekali lagi, dengan pembangkang, kerana kita percaya dalam sistem demokrasi yang baik, kerajaan mesti kuat, pembangkang juga mesti kuat dalam erti kata memberikan kritikan-kritikan yang membina untuk pembangunan negara. Okey, saya ada 1 minit saja lagi untuk Prof Chin Huat untuk akhiri. Saya harap kedua-dua pihak akan berlumba bukan saja tunggang agama, tunggang kaum, tetapi tunggang ekonomi, tunggang alam sekitar, tunggang bulu, tunggang demokrasi, tunggang berbagai untuk membawa kebaikan kepada rakyat. Kalau sekadar menuding jari pada pihak lawan tetapi tak dapat menunjukkan teladan yang lebih baik, akhirnya rakyat akan menjadi sinis saja. Semua kita akan rugi. Dan saya harapkan kepercayaan dan juga demokrasi dan partisipasi itu terus naik kerana kita mengharapkan juga kebijaksanaan rakyat itu diteruskan. Kita akhiri dahulu dialog 3 penjuru malam ini. Setakat ini cukup, tapi perbincangan ini sentiasa ada. Platform sentiasa kami bukakan di Astro Awani. Terima kasih kepada Datuk Seri dan juga Prof kerana sudi bersama kami. Setahun kita bercerita selepas PRU ke-15. Kami mungkin tidak memberikan titik noktah dan juga jawapan keseluruhan, tapi ini yang kita perlu fikirkan bersama dan kita lihat bersama. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.